Kembali dalam Ismail Channel. Kali ini dalam segmen movie review disebabkan ada request daripada seseorang iaitu Haikal untuk aku review kepada cerita drama movie. Drama yang bertajuk Squid Game. Okey, kita tahu itu menjadi salah satu fenomena terbaru dan segala penghutang-penghutang company branding menggunakan simbol asas geometri ini untuk bagi tahu orang bahawa company diorang ini boleh membuat sebarang installment dan boleh berhutang dengan company tersebut. Dan tontonan untuk Squid Game ini baru-baru ini mencecah sehingga 117 juta worldwide, walaupun terdapat banyak movie-movie, drama-drama, anime yang genre game-game bunuh-bunuh seperti ini. Tetapi ada satu kelebihan yang ada pada Squid Game yang senang untuk orang ingat dan meniru segala aksi-aksi game-game di dalam Squid Game ini. So di sini aku bukanlah ingin membahaskan tentang sinopsisnya kan sedikit begitu, tapi lebih kepada yang aku faham tentang story ini serta penambahbaikan dan juga bermacam-macam benda lagi lah aku ingin sentuh juga di dalam movie, walaupun aku bukanlah reviewer movie yang korang selalu tengok, yang korang selalu tahu seperti Zaf Vlog begitu, tapi aku akan explain lah sedikit yang termampu daripada aku sendiri selepas melihat kepada Squid Game ini, iaitu macam kita pergi kepada sinopsis dulu. Sinopsisnya seperti macam menceritakan tentang orang bermasalah dengan hutang, macam kita sekarang ni kan banyak hutang. Instead of randomly pick someone untuk dijadikan bahan game seperti cerita Japan yang lain tu, cerita Saw juga, tapi kita bukan membahaskan berkenaan dengan itu kerana itu another level of movie and drama. So play-play ini pun berkumpul di sebuah pulau atas kemahuan mereka sendiri, and then terjadilah diorang punya gameplay di situ, di mana kalau diorang semua bersetuju untuk end game, maka diorang pun akan habiskan game tu serta-merta begitu. Tapi diorang tidak dapat duit tu. Lalu diorang pun masuk semula ke dalam dunia itu balik, ke dalam game itu balik kerana ingin menang dengan game. So masing-masing sudah tahu matlamat apa yang ingin dicapai, dan juga game itu diorang baru tahu kalau kalah aja mati, kalah mati. Jadi semakin ramai orang mati, semakin banyak prize yang diorang akan terima, dan last sekali hanya tinggal satu pemenang sahaja daripada 400 lebih orang. Wow. Okay, in term of jalan cerita tu memang simple, plot dia pun boleh difahami juga, tapi ada certain part yang menyengat lah juga gitu. Menyengat bagi orang yang tidak tengok kepada macam Alice in Borderland ataupun ada cerita Japan sebelum ni juga macam Saw apa semua tu lah. Jadi macam orang akan relate, kenapa Korea ni cuba untuk tiru drama-drama yang lain. Okey, sebenarnya konsep dia walaupun di dalam dunia game, tapi ada certain yang berbeza lah. Contoh macam yang Alice in Borderland tu lebih fokus kepada karakternya, karakter development berbanding karakter yang sama. Maksudnya karakter tiada level up gitulah. Maksudnya level biasa aja begitu, setakat standard player yang bermain game kanak-kanak. And then satu lagi tentang game zaman kanak-kanak tu yang membuatkan lagi menarik cerita ni, di mana diorang membuatkan game kanak-kanak itu menjadi salah satu benda yang ekstrim. Ekstrim disebabkan kalau korang tidak dapat menyiapkan apa yang ditugaskan, korang akan dibunuh. Lepas tu ada element of surprise dan plot twist bahawa mastermind game ini seorang pakcik tua tersebut. Sebab tu dari awal cerita dia tidak kena bunuh, tapi cuba dilindungi oleh orang-orang diorang ni, termasuk mastermind green light, red light. Okey, seterusnya tentang kisah orang-orang innocent terpaksa dibunuh oleh kerakusan orang lain, ataupun lebih kepada survival skill gitulah. Kalau ada simpati, susah untuk hidup lah. Lagi-lagi yang Indian tu lah, sedih betul. Sedih lah. Walaupun dia tu power, dia selalu tolong orang lain, tapi last-last dia dianiayai disebabkan survival skill itu. Agak sedih lah, watak sepatutnya hidup last-last terpaksa berkorban juga. Okey, dia juga ada unsur element of surprise. Element of surprise ini contoh macam apa yang akan berlaku, kalau kalah game apa yang terjadi, macam mana diorang kena bunuh kalau buat silap, dan itu salah satu suspense dalam cerita ni lah juga. Okay, and then dia ada juga lah in term of cliffhanger. Cliffhanger sini di mana polis tersebut kerja sia-sia.
end up abang dia sendiri jadi ketua game dan tiada siapa tahu apa sebenarnya yang berlaku. Mungkin ada backstory dia ke apa yang berlaku sampai dia jadi leader kepada game itu. Walaupun diceritakan macam dokumen tu secara ringkas pasal abang dia tu, tapi secara kenyataan tu belum lagi lah muncul lah macam mana abang dia boleh berjaya menjadi ketua dalam game itu. In term of cinematography pula, yang itu boleh dikatakan memang tip top. Okay, super tip top. Budget memang besar untuk CGI. Kemungkinan besar diorang menggunakan kamera Red, kamera Alexa begitu. Yang ni memang Korea sentiasa menjaga diorang punya quality film sehingga boleh tengok di dalam Netflix tu Dolby Vision, Dolby Atmos. Untuk mencapai tahap tu mesti korang menggunakan kamera yang powerful punya ni, RAW camera. Okey, seterusnya dia ada elemen persoalan, tanda tanya. Yang inilah kemungkinan besar, adakah akan ada season 2? Adakah hero akan masuk semula dalam game tu? Hero utama dia lah, lelaki ni yang 456 ni. Adakah back history tentang pakcik tua tu cari anak, sebenarnya dia nak cari anak dia si hero tu, tapi akan diceritakan pada season 2? Masa dia muda-muda dulu ke, macam mana peristiwa sebelumnya? Adakah season 2 baru terbongkar segalanya? Termasuklah cerita imbas kembali tentang abang polis tersebut, ataupun akan dirungkaikan sehingga semua orang tahu tentang Squid Game ini? Oh, itu kita tidak tahulah. Seterusnya, kesan sampingan. Kesan sampingan tu dari segi sekarang ni ada kena-mengena dengan zaman kita yang diselubungi, dihantui dengan hutang keliling pinggang. Jadi disebabkan tu kita boleh relate habis-habisan cerita Squid Game ni dengan diri kita sendiri sebagai orang yang berhutang dengan syarikat. Di mana contohlah kita berhutang dengan Along. Jadi Along tu yang akan ikat kita. Kalau kita tidak bayar dorang akan bunuh kita. Sama lah juga macam game ni. Kalau kita tidak berjaya game ni, dorang akan bunuh kita. Kalau kita berjaya bayar, artinya kita akan selamat dan dapat duit. Lepas tu, benda yang tidak best dan perlu diperbaiki. Okay, ini just pandangan aku lah kan. Contoh macam kemunculan VIP yang terlalu klise. Bagi aku yes, benda tu aku rasa macam turn off sikit lah. Dengan ayat-ayat klise orang-orang kaya. Bagian ni aku lagi prefer kalau diorang jadikan watak-watak orang kaya ni menggunakan voice changer begitulah yang lagi garang. Dan biarkan dorang-dorang ni lagi misteri dengan topeng dia tu. Sebab dari segi trailer sendiri pun bila tengok kepada orang-orang kaya ni, dorang menggunakan topeng tu seolah-olah macam psycho gitu. Orang-orang psycho yang ingin melihat kepada dorang punya game untuk dorang bunuh siapa-siapa saja begitulah, yang super psycho. Tapi itulah, tapi in reality dalam cerita ni macam dorang hanya muncul pada last game gitu untuk tengok dan macam alamak begini dorang punya tahap orang putih ni tu kurang best lah. Dan lagi best kalau diorang tu jadi psycho dan misteri. And then sepanjang game ni sebenarnya diorang sudah menjadi sebagai watcher. Yes, itu lagi best lah. Dan diorang pun ada decision untuk bunuh orang tu ataupun tidak. Maksudnya diorang ni jadi macam, yalah, psycho team gitulah. Bukannya nampak lembek dan gay yang apa ada adegan bogel begitu lagi. Okey, yang paling last sekali iaitu tentang adegan yang tidak diperlukan di dalam movie ini, iaitu disebabkan drama ini ialah violence punya rated 18+. So ke atas rasanya okey, last sekali iaitu adegan yang tidak diperlukan. Disebabkan drama ini tontonan 18 tahun ke atas, rasanya tidak perlu pun tunjukkan adegan sex player begitu di dalam tandas dan juga bogel VIP itu yang dia mau begitulah, macam badan lembu je begitu, ataupun manusia art begitulah. Itu manusia art begitu kurang perasan lagi. Sebab itu tidaklah portray apa-apa pun berkaitan dengan cerita tu sangat. Jadi dari sini penerimaan cerita tu lagi menyeluruh disebabkan diorang kaitkan dengan game-game kanak-kanak zaman dulu. Confirm lah orang-orang muda pun ingin tengok cerita ni. Sebab kalau sudah trending tahap begini kan, macam ceritanya simple untuk mudah orang faham, jadi lagi sesuai kalau dibuat macam tontonan umum begitulah, berbanding menggunakan 18+ yang ada di episod 4 dan juga episod final rasanya, yang ada adegan-adegan begini. Rasanya benda tu tidak perlulah.
So in my final conclusion yang aku boleh bagi rating kepada cerita ni sebanyak 8/10. Dia belum lagi sepenuhnya sempurna, tidak seperti Money Heist juga. Walaupun aku expectation awal-awal tengok macam Korea tiru Money Heist kan ni. Sekali tengok oh dia follow macam cerita ni pula, at least begitu dengan yang story Japan tu. Itu lagi menyeramkan lah, itu lagi suspend. Berbanding ini memang simple minded punya style, tapi so far yes, boleh diterima oleh semua orang disebabkan benda tu sangat simple, sangat mudah untuk difahami berbanding yang super adventure punya story. So itu sahaja daripada aku. Thank you for watching. Sekiranya korang ada sebarang movie untuk aku review ataupun daripada pendapat aku sendiri, pendapat 1 sen ini, just comment down below untuk aku mendapatkan idea-idea yang seterusnya. Jumpa lagi next time.